إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل المخلوقين سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan keduanya qidamun, artinya wajib sedia zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Sedia yang zati dengan makna tiada ada permulaan zatnya dan segala sifatnya Ta'ala. Dan mustahil lawannya baharu dan dalilnya baharu alam. Tengok tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, dapat lagi kita menyambung kitab baku iman dan simpulan iman. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebagai muqaddimah pada malam ini, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah. Kita diarah dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan, yakni mengiktikadkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dapat faham daripada itu, artinya kita kena memantapkan dan juga mengukuhkan iman, dan juga kita kena baku dan simpul iman kita itu bagi kukuh dan kemas.
Baik. Jadi yang pertama dahulu, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat wujud. Sudah pun kita bincang dan kita bahaskan bersama-sama. Maka pada malam ini kita sambung lagi, iaitu dengan katanya dan keduanya. Artinya bilangan yang kedua daripada bilangan-bilangan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib pula di atas kita. Tiap-tiap orang mukallaf ini kena mengetahui serta kena mengaku di dalam hati apa nama sifat tu. Katanya qidamun, iaitu sifat qidam. Jadi qidam itu bahasa Arab. Cuba kita tengok apa maksudnya. Artinya dia kata wajib. Wajib sedia zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, sifat Allah. Sedia itu sedia yang bagaimana? Dia kata sedia yang zati. Baca dulu. Jadi dia kata wajib sedia zat Allah Ta'ala, dan wajib juga sedia segala sifatnya, sifat Allah. Jadi dengan makna apa tuan-tuan? Dengan makna wajib atas kita, setiap-tiap orang yang mukallaf ini kena mengiktikadkan di dalam hati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita itu sedia. Nah, baik. Maka sedia itu kita panggil sedia zat, dan juga sedia itu sedia segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sebut sedia zat dan juga sedia segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia urai sekali lagi, dia kata sedia yang zati. Kenapa Tuhan kita berkata begitu? Sebagai sedia yang zati. Kerana sedia itu dia ada baginya dua bahagian. Ada sedia yang zati, ada satu lagi namanya sedia yang zamani. Maka masuk di bawah kata sedia yang zati itu dua, iaitu sedia yang bangsa zat, dengan mana sedia zat Tuhan, tidak ada permulaan. Dan yang kedua iaitu sedia segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mana tidak ada permulaan bagi ada sifat-sifat Tuhan. Maka dua jenis sedia ini kita panggil sedia yang zati, yang bangsa zat. Apabila kita kata sedia yang bangsa zat, maka nak mengeluarkan sedia yang satu bangsa lagi, iaitu namanya sedia yang zamani. Dia panggil sedia yang zamani. Apa makna sedia yang zamani? Sedia yang zamani dengan makna sedia yang bangsa masa. Jadi sedia yang zamani dia panggil sedia yang bangsa masa, iaitu dengan makna benda lama. Dia panggil benda yang lama, benda yang usang. Itu namanya sedia zamani. Maka ulama-ulama tauhid
ulama usuluddin mentobitkan sekurang-kurang nak dinamakan sedia yang zamani itu ialah 1 tahun, yang ni 12 bulan. Nah, kalau perkara itu ataupun benda tu masanya 1 tahun ataupun 12 bulan, maka benda itu namanya qadim zamani. Contohnya seperti kita kata masjid ini berapa tahun dah, lama dah, maka masjid ini kita panggil masjid yang sedia. Jadi sedia di situ bukan makna sedia zati, tetapi sedia di situ dengan makna sedia yang zamani, dengan makna lama. Jadi masjid yang sedia dengan makna masjid lama. Nah, gitu. Maka sekurang-kurang nak dikata lama di sisi istilah ulama tauhid iaitu 1 tahun. Kalau tak sampai 1 tahun itu tak nama lama lagi. Tapi bila sampai 1 tahun ataupun sama dengan 12 bulan, maka itu namanya lama. Dia panggil qadimun. Benda yang sedia kala dengan mana benda yang sudah lama, sudah usang. Baik. Maka yang tu dia panggil apa? Dia panggil sedia yang zamani. Baik. Maka yang tu bukan sifat Tuhan, itu sifat baru. Kalau kita kata sedia yang zamani itu kena kepada sifat Allah, maka Allah Ta'ala itu dilingkungi ataupun diliputi oleh masa. Maknanya ada Tuhan kita ini ada masa tertentu, masa begitu begini. Maka mustahil Tuhan kita tidak diliputi oleh masa, Tuhan kita tidak dilingkungi oleh masa, kerana masa itu baru dan Tuhan kita itu bersalahan bagi segala yang baru. Maka tidak boleh kita katakan sedia Allah Ta'ala itu sedia yang zamani, tetapi dinamakan sedia Tuhan itu dia panggil sedia yang zati. Baik. Bila kita faham sebab tu Tuhan kita ini disebut gini, dia kata wajib sedia zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya sedia yang zati. Jadi apabila dia kata sedia yang zati, maka nak mengeluarkan sedia yang bukan zati, iaitu sedia yang zamani. Maka itu bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka yang zamani itu sifat kita baru, sifat kita makhluk ini. Baik. Bila tak faham gitu, kita nak faham pula apakah yang dimaksudkan dengan kata sedia yang zati itu. Jadi dia kata dengan makna. Ini nak tafsir bagi kata sedia yang zati, iaitu dengan makna tiada ada permulaan zatnya dan segala sifatnya Ta'ala. Habis itu saja. Dengan makna ada zat Tuhan, tak ada mula. Begitu juga ada segala sifat Tuhan, tidak ada permulaan. Maka diri ketiadaan permulaan itulah namanya sedia. Tak ada mula bagi zat, ketiadaan mula bagi segala sifat, itu namanya qidam. Maka zat Tuhan itu kita panggil qadimun. Sebab itu dalam kitab yang lain disebut qadimun bilabtida'in. Tuhan kita itu sedia kala dengan tidak ada permulaan.
dengan makna adamul awwaliyah lil wujud, dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada mula tu namanya baru, tak nama sedia. Nah, macam yang kita ini ada permulaan, maka kita ini tak nama sedia, tetapi kita ini dinamakan dia baru. Nah, baik. Jadi mudahnya kita nak faham bahawa wajib atas kita setiap orang yang mukallaf mengaku dan menerima di dalam hati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu bersifat dengan qidam, yakni bersifat dengan sedia, tidak ada permulaan, ataupun dengan makna ada Tuhan tak ada mula. Habis. Itulah makna sedia. Nah, baik. Maka sedia itulah dinamakan dia sedia yang zati. Baik. Ada pun sedia yang zamani itu dengan makna ada masa, seperti mana kita baca dalam surah Yasin. Kan? Cuba tuan-tuan tengok dalam surah Yasin ayat yang keberapa tak ingat, tapi ayat itu berbunyi wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan itu kami takdirkan dia ada manazil. Manazil itu maksudnya ada tempat-tempat perhentian dia. Satu hari bulan ni manzil dia, kita mengaji dalam falak. 2 hari bulan dia ada manzil dia, 3 hari bulan dia ada manzil dia, 4 hari bulan dia ada manzil dia, 5 hari bulan dia ada manzilnya. Jadi tiap-tiap 1 hari, 1, 2, 3, 4 hari itu dia ada manzil-manzil, tempat dia berhenti. Maka bila banyak manzil dipanggil manazil. Maka Tuhan sebut wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada, sehinggalah bulan itu kembali kal urjunil qadim, seperti mana pelepah tamar, pelepah korma yang usang. Jadi al-qadim di situ tidak boleh kita terjemah dengan makna sedia kala. Kal urjunil qadim, seperti mana pelepah tamar yang sedia kala. Tak boleh terjemah qadim di situ dengan makna sedia kala. Sebab qadim di situ bukan qadim zati. Qadim di situ dia panggil qadim zamani. Nah, bila kita terjemah qadim zati tak betul lah, sebab pelepah tamar bukan sedia kala seperti zat Tuhan. Nah, bulan juga bukan sedia kala seperti zat Tuhan. Jadi tidak boleh kita terjemah al-qadim di situ dengan makna yang sedia kala, dengan makna ma la awwala lahu, perkara yang tidak ada permulaan baginya. Salah. Nah, tetapi al-qadim di situ kita panggil qadim zamani, dengan makna benda yang lama, benda yang usang. Jadi terjemahkan kal urjunil qadim, seperti dahan tamar yang sudah usang, yang sudah lama dah. Maka daripada ayat inilah ulama tauhid, ulama usuluddin mengambil dalil kata ada qadim ataupun qidam yang zamani. Maka qidam yang zamani itu ini bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi adalah merupakan sifat bagi makhluk. Maka dhabit ataupun ukuran nak dinamakan qadim zamani, iaitu 1 tahun atau 12 bulan.
Itu bagi benda yang lama. Kalau masjid ini contohnya kita kata apa, renovate adalah 1 tahun. Kalau ada 1 tahun bagi masjid lama dah. Kita bagi masjid baru lagi. Pada istilah usuluddin, istilah ulama tauhid, itu kita bagi qadim zamani, sekurang-kurangnya 1 tahun ataupun 12 bulan. Maka benda itu bagi lama. Macam dengan kita lah, kalau kita beli kereta baru, orang tanya kereta baru, tanya berapa lama dah pakai tengah 2 tahun. Bukan baru, lama dah. Pasal umurnya kita dah pakai 1 tahun 3 bulan, 15 bulan. Mana 1 tahun 13 bulan, 12 baru bagi 1 tahun 3 bulan. Maknanya kereta lama dah, motor lama dah, basikal lama dah. Itu bagi qadim namanya, qadim zamani. Baik. Ini tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Lalu katanya lagi, dia buat mudah di sini. Misalnya dia kata, dan mustahil lawannya, lawan bagi qidam itu, yakni lawan bagi sedia itu mustahil lawannya, iaitu baharu. Dan apa makna baharu? Baharu maknanya iaitu ada baginya permulaan, iaitu malahu awalun. Yang kata baharu itu malahu awalun, malahu ibtida'un, benda yang ada baginya awal, benda yang ada baginya permulaan, itu namanya baharu. Maka kita boleh buat kaedah, tiap-tiap benda yang ada baginya mula itu namanya baharu. Tiap-tiap perkara yang ada baginya permulaan itu namanya baharu. Itu namanya baharu. Maka baharu bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Mudah faham kan? Baik. Lalu dia sebut di sini mana dalilnya dan mana buktinya yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita itu bersifat dengan qidam, yakni bersifat dengan sedia, tidak ada permulaan katanya. Dan dalilnya, yakni buktinya, bukti yang menunjukkan kata bahawa Tuhan kita itu bersifat dengan qidam, yakni bersifat dengan sedia. Dia kata baharu alam. Situ baharu alam. Kok mana wajah atau berbentuk dia mengambil dalil, kata alam ini menjadi bukti dan juga dalil yang menunjuk di atas Tuhan kita itu bersifat dengan qidam. Ya Allah, alam ini dulunya tak ada, tiba-tiba ada, maknanya baru ada, dengan makna ada baginya permulaan dan ada baginya awal. Maka itu menunjukkan bahawa kata dia baharu. Bila kata dia baharu, tentu kena ada yang membaharukan. Maka siapakah yang membaharukan? Maka tentu yang membaharukan itu dia tidak boleh baru. Kalau dia baru juga, maka dia ini berhajat kepada yang membaharukan. Sama dia dengan baru. Jadi pusing anakku. Kalau dalam kitab yang besar, kitab yang panjang-panjang, dia akan bahas dalilnya, iaitu kalaulah Tuhan kita itu baru, maka Tuhan kita itu berhajat kepada yang membaharukan. Maka yang membaharukan itu berhajat pula kepada yang membaharukan. Maka lazim daripada berhajat yang pertama kepada yang kedua, yang kedua kepada yang ketiga, yang ketiga kepada yang pertama, itu namanya daur. Dia panggil dur.
berpusing. Kawan ni berkendak kepada kawan ni pula berkendak kepada kawan ni berkendak pada kawan ni, pusing aku, maka lawan jadi aku, maka namanya dur mustahil. Ataupun kalau kawan ini berkehendak kepada yang ni berkehendak yang nun, begitu sampai tidak ada penghujung, itu namanya tasalsul. Maka tasalsul juga mustahil. Kerana apa? Kerana penghujungnya kita dengan Tuhan. Dan ini dia kata tak ada penghujung, tak ada pengesut. Mana boleh pengesut kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka itu namanya dur. Dan dur itu ada pula beberapa bahagi. Ada daur ma'i, daur yang menyertai, semuanya itu mustahil. Contohnya seperti kita kata begini, satu orang dia kata kepada seseorang, engkau tahu tak bahawa waktu ketika mak aku nak beranak aku tu, akulah yang dipanggil tu bidan sambunku. Tuan-tuan boleh terima tak macam tu? Ini misal bagi dur, berpusing, berkeliling. Ini namanya daur sabqi dalam istilah tasawuf, dalam istilah usuluddin. Ada daur ma'i, ada daur sabqi. Daur sabqi maknanya keliling yang dahulu. Misalnya seperti seorang dia berkata kepada seorang yang lain, apa dia kata? Hang tahu tak, kita cakap bahasa Kedah, hang tahu tak awaknya masa aku nak beranak ataupun masa mak aku nak beranak aku tu, aku yang dipanggil tu bidan sambunku. Tuan-tuan boleh terima tak? Logik tak akal? Di segi akal logik tak? Tak logik. Sebab apa? Tak logik. Sebab dia nak beranak, bila dia mak dia nak bersalin, ketika itu lazim dia duduk dalam perut. Maknanya dia tak keluar lagi, kan? Selepas pada tu dia kata aku yang pergi panggil Tok Bidan, maknanya dia dah keluar dah. Lepas tu Tok Bidan pula mai sambut aku, mana dia masuk balik, lepas tu dia keluar. Ni kok mana cerita? Tidak boleh terima pada akal. Maka mustahil. Ini pun macam tu juga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita ini baru, dengan makna Tuhan kita berhajat kepada yang membaharukan dia. Maknanya sebelum ada Tuhan, lepas tu Tuhan kita tak ada. Bila Tuhan kita tak ada, Tuhan kita ini berhajat kepada orang yang mengadakan dia. Lepas tu Tuhan buat pula orang yang mengadakan dia tu pula. Baik pusing aku macam ni, buat B, B buat A. Sebab apa mustahil? Sebab berimpun pada satu benda itu dua yang berlawanan. Ada, tak ada. Jadi sebelum dia ada, dia tak ada. Lepas tu bila dia ada, dia tak ada pula. Berimpun padanya dua benda yang berlawanan. Maka berimpun dua yang berlawanan mustahil. Tak boleh terima. Ini dalam kitab yang panjang-panjang dia bahas tarkibul lil. Dia bahas macam tu. Ada daur sabqi, ada daur ma'i. Daur ma'i lagu mana? Daur ma'i ni orang panggil pusingan serentak. Seperti kita sama tua dengan mak kita, kita sama tua dengan pak kita. Ini daur ma'i pun mustahil. Dan anak dengan pak sama tua.
anak dengan mak sama tua, maka mustahil pada akal, tidak boleh terima, kan? Baik, apabila mustahil, maka kita faham dah di situ bahawa Tuhan kita sediakanlah dengan makna ada Tuhan, tidak ada mula, ada Tuhan, tidak ada permulaan bagi adanya. Maka diri ada Tuhan, tak ada permulaan, itulah namanya qidam. Dia panggil qidam. Maka zat Tuhan yang bersifat dengan qidam namanya qadimun. Itu orang bagi qadimun, zat Tuhan yang sedia, yakni yang bersifat dengan sedia, dengan makna zat Tuhan yang bersifat dengan tidak ada permulaan. Nah, habis. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kalau kita buka di dalam kitab Arab ataupun kitab Jawi, perbahasan sifat qidam dengan sifat baqa, ia tak panjang. Kerana apa tidak banyak? Kerana dia rentetan daripada perbahasan sifat wujud. Dan bila kita sebut ada Allah, maka ada Tuhan, tidak ada mula, itu namanya qidam. Ada Tuhan, tidak ada kesudahan, itu namanya baqa, kekal. Nah, dia rentetan daripada sifat wujud. Ada Allah, tak ada mula, itu namanya qidam. Ada Allah, tak ada tak ada kesudahan, itu namanya baqa. Maka Allah itu baqi. Allah ada, dia panggil sifat dengan wujud, maka zat Allah itu dia panggil mawujud. Allah bersifat dengan qidam, maka zat Allah itu namanya qadimun. Allah bersifat dengan baqa, maka zat Allah itu namanya baqi. Macam tu lah, kan? Baqi. Habis. Lalu kita baca lagi yang mudah, kita mudahkan. Katanya, dan ketiganya, yakni daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kena mengetahuinya dan mengaku, yakni menerima di dalam hati sifat apa? Baqaun. Sifat baqaun. Artinya, arti baqa, dia kata wajib kekal zat Allah dan segala sifatnya kekal yang zati. Pasal apa dia kata kekal yang zati? Kerana supaya nak mengeluarkan kekal yang aridi. Kekal itu dia ada dua makna pula, seperti mana qidam tadi dia ada dua makna, qidam yang zati dan qidam yang zamani. Maka seperti itu juga kekal itu, yakni baqa itu ada baginya dua makna. Yang pertama dia panggil baqa yang zati, yang satu lagi dia panggil baqa yang aridi ataupun aradi. Situ. Baik. Maka apa beza antara kekal yang zati dan juga kekal yang aridi? Yang aridi itu maksudnya yang baru mari, baru datang. Dengan mana apa? Dengan mana benda itu boleh menerima binasa kalau Tuhan kendaki nak binasa. Tetapi Allah Ta'ala tidak kendaki nak binasa, maka benda itu tak binasa. Artinya Allah Ta'ala mengekalkan dengan kehendak dia. Maka perkara itu namanya kekal aridi. Contoh seperti mana? Arash.
Apabila binasa sekalian alam ini, arash tak binasa, dia kekal aridi. Lauh mahfuz di langit yang ketujuh kekal, tidak binasa. Kursi di langit yang ketujuh kekal, tidak binasa. Syurga juga kekal, tidak binasa. Neraka tidak, orang panggil tidak binasa. Arwah, segala roh-roh juga kekal, tidak binasa. Ajabuz zanam, dia panggil tulang cenonon kita itu juga kekal, tidak binasa. Nah, ini kesemua perkara ini masuk dalam mustasnayan, masuk dalam perkara-perkara yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada binasa, tetapi dia boleh menerima binasa. Faham tak? Itu namanya kekal yang aridi. Baik. Maka nak keluar yang tu, zat Allah bukan kekal aridi, dia kekal yang bangsa zati. Sifat-sifat Allah juga kekal yang zati, bukan kekal yang aridi. Jadi nak bagi bezakan, maka kekal Allah Subhanahu wa taala itu dia panggil kekal yang bangsa zat, dengan makna tiada menerima adam, tak menerima ketiadaan, bahkan ada selama-lamanya. Kan lawannya binasa, iaitu mustahil, dan dalilnya bahawa alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, maka seperti mana yang kita sebutkan tadi bahawa perbahasan sifat qidam dan juga baqa kita tidak panjang perbahasan dia. Baik, maka kita tengok pula sifat yang keempat. Yang ni saya nak tekan sedikit kerana apabila kita betul-betul faham sifat yang keempat ini, insya-Allah kita tidak mudah tertipu ataupun kita tak terkeliru dengan dakwaan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di dalam agama. Kan mana iaitu maklum seperti mana ada pihak mendakwa dan menyebarkan dakwaan ini, kata Tuhan kita itu duduk di atas langit. Dan ini punca kerana dia tidak faham mukhalafah. Dan begitu juga ada pihak yang mendakwa, kata Tuhan kita ada anggota, ada mata, ada tangan, kan, ada wajah dan lain-lain lagi. Bagi ini kerana tidak memahami mukhalafah lil hawadis. Dan begitu juga dengan perkara-perkara yang lain, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba kita lihat, katanya dan keempatnya yakni sifat yang keempat daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama sifat itu ialah mukhalafatuhu lil hawadisi. Baik, apa makna mukhalafatuhu lil hawadisi? Kita bincang dulu kalimah dia. Jadi mukhalafah dipanggil atas wazan mufa'alah. Timbangan dia itu mukhalafah mufa'alah. Maka mufa'alah ini kalau kita pelajari dalam ilmu saraf, binanya musyarakah. Sebab mukhalafah dia daripada perkataan khalafa yukhalifu, masdarnya mukhalafatan. Timbangannya ialah fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Baik, maka binanya ialah musyarakah. Apa makna bina musyarakah? Iaitu dia mesti ada ku. Dia panggil musyarakah bainal itsnain. Maknanya dia mesti ada gu lawan lagi. Sebab itu kalau kita kata bunuh membunuh, pukul memukul, kita tidak boleh kata bahasa daraba, tapi kena kata daraba. Pukul memukul dengan makna ada dua belah pihak, kawan ni pukul, kawan ni pukul, ada berlawanan. Demikian juga kalau kita kata perang memerangi, bunuh membunuh, kita tidak boleh kata qatala. Sebab qatala dia makan sebelah. Tapi kita kena sebut qatala, bunuh membunuh. Maknanya kawan ni nak bunuh kawan ni, kawan ni nak bunuh kawan ni. Dia ada dua gu. Begitu juga apabila kita sebut mukhalafah daripada perkataan khalafa, bukan khalafa, tapi khalafa, saling salah menyalahi antara satu dengan yang lain. Seperti juga kita baca ta'arafa, at-ta'aruf. Ta'aruf tu maksudnya saling kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Itu mana ta'aruf. Kalau kenal sebelah, ya seorang lagi tak kenal, itu tak nama ta'aruf. Sebab itu bila kita pergi ke mana-mana kita
kita buat majlis ke, kita buat orang panggil pelancongan ke, kita buat satu majlis ta'aruf namanya. Dipanggil saling kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Dia perkenalkan dirinya kepada kita, kita pula perkenalkan diri kita kepadanya. Itu baru nama ta'aruf, makan dua belah pihak. Kalau setakat kita saja memperkenalkan diri kita kepada dia, manakala dia tidak memperkenalkan kepada kita, itu tak nama ta'aruf. Faham tak? Kita faham kalimah tu dulu. Bila kita sebut mukhalafah, maknanya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Maknanya apa? Saling salah menyalahi antara satu dengan yang lain. Adakah begitu? Jadi kalau saling menyalahi antara satu dengan yang lain, maknanya Tuhan kita ada bila? Tuhan kita itu sedia kala, maka baharu pun sedia kala juga. Baru nama mukhalafah, saling menyalahi antara satu dengan yang lain. Begitu. Tak, bukan murad. Maka mukhalafah di sini ulama kata mukhalafah yang tak ada gulauan. Dia kena tekan sikit ni. Yang ni kena tekan sikit, bagi faham, bagi elok. Kalau kita faham yang ni elok, insya-Allah maybe lah dakwaan lagu mana Tuhan atas langit ke, Tuhan dosi lalu di atas arai ke, semua bohong. Semua bohong. Kita yang boleh terima tu pasal kita tak faham mukhalafah ni. Baik. Jadi kata ulama kita, ulama tauhid, mukhalafah di sini dia panggil mukhalafah yang tidak ada baginya gulauan, tak ada lawan. Sebab tu kalau orang tanya kita, Tuhan kita ini bersalahan dengan segala yang baru tu, bersalahan tu bila? Tuhan kita bersalahan tu bila? Kalau kita kata gini, Tuhan kita bersalahan dengan kita segala yang baru ni bila ada baru. Maknanya sebelum daripada ada baru, Tuhan kita tak bersalahan lagi dengan kita. Jadi maknanya bersalahan Tuhan tu baru. Faham tak? Bukan bersalahan sedia kala. Sudah. Sedangkan mukhalafah Allah Ta'ala ni qadimah, sifatnya sedia kala. Sebelum daripada ada makhluk lagi, Tuhan kita dah bersalahan dah. Bukan baru ada makhluk baru Tuhan kita bersalahan, tak. Kalau kita kata bila ada makhluk baru Tuhan kita bersalahan dengan makhluk, maka bersalahan tu baru, bukan sedia kala. Lagu mana? Inilah yang ulama menyebut bahawa mukhalafah di sini kita panggil mukhalafah tak ada gulauan, belain sungguh, sikit pun tak serupa. Pasal apa tak serupa? Nanti kita kaji lagi, insya-Allah subhanahu wa ta'ala, setakat mana yang dan setakat mana yang kita sempat kaji. Kalau tak ada, kita sambung lain kali. Kita nak. Baik, maka kita baca dahulu. Katanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, artinya wajib bersalahan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala itu bagi segala yang baru. Bersalahan Allah itu dia kata pada sedia kala dan sentiasa. Ini nak faham ni. Jadi disebut situ Allah Ta'ala bersalahan pada zatnya. Jadi bersalahan tu bila? Sedia kala dan sentiasa. Lepas tu dia sebut pula
Bersalahan Allah Ta'ala itu pada segala sifatnya. Bersalahan tu bila? Bersalahan tu pada sedia kala dan sentiasa. Kita tambah lagi dan selama-lamanya. Dan yang ketiga, bersalahan Allah Ta'ala itu pada segala perbuatannya. Bersalahan tu bila? Pada sedia kala, pada sentiasa dan selama-lamanya. Ini kita nak faham. Yang pertama, tuan-tuan, mana kita faham di situ bersalahan ini daripada 3 sudut. Yang pertama, bersalahan pada zat, satu. Yang kedua, bersalahan pada sifat, 2. Dan yang ketiga, bersalahan pada af'al, yakni segala perbuatan. Dengan makna zat Tuhan tidak menyerupai segala zat yang baharu. Dengan makna segala sifat Tuhan tidak menyerupai segala sifat yang baharu. Dan dengan makna segala perbuatan Tuhan tidak menyamai, tidak menyerupai dengan segala perbuatan yang baharu. Ini bertiga perkara. Baik, maka ketiga-tiga perkara itu nanti kita bincang di belakang. Cuma nak faham dahulu yang kata bersalahan Allah Ta'ala pada sedia kala, apa makna? Kan bersalahan tu dengan makhluk. Jadi makhluk ni ada pada sedia kala ke? Tak. Lepas tu yang dikatakan bersalahan pada sedia kala dengan makna zat Tuhan tak menyamai dengan segala zat yang baru pada masa sedia kala. Lagu mana kita nak reti? Baik, lagu ni. Apabila kita menyebut baharu, maka apa yang tuan-tuan faham daripada makna baharu? Apa yang tuan-tuan faham daripada makna baharu? Baharu maknanya iaitu benda yang ada selepas daripada tak ada. Dia panggil mawjudun ba'da adamin. Benda yang ada atau perkara yang ada selepas daripada tak ada. Dulunya tak ada, lepas tu tak ada, ada. Itu kita panggil baharu. Kan? Baharu. Maka baharu itu ada 2 macam. Saya dah urai dah kepada tuan-tuan. Dia panggil ada baharu haqiqi, ada baharu majazi. Itu jangan lupa, kita dah hafal dah. Kita mau ulang dah. Kan? Baik. Jadi bila kita sebut baharu, maka baharu tu kita panggil kena pada apa? Contohnya kita buat misal, tuan-tuan tengok di hadapan saya. Meja ini kita panggil meja baharu. Apa yang tuan-tuan faham daripada meja baharu? Mungkin kita faham kata dulu meja ni tak ada lah, ni baru ada. Ya, itu satu faham. Tetapi yang dimaksudkan dengan baharu itu dengan mana apa? Meja ini kena kepada apa? Jirim ke arat ke hatu yang nak tu. Nah, meja ini kita panggil kena kepada jirim. Merah ni dipanggil arat, sifat bagi meja. Meja ini kena kepada kayu. Kayu tu dia panggil jirim. Lepas tu kayu ni cat dia warnanya merah, kita panggil. Maka merah ini namanya arat, sifat bagi kayu. Jadi bila kita sebut baharu, maka tuan-tuan faham bagi elok. Kata bila kita sebut baharu, baharu ni dia tak lepas daripada 2 ni. Mana? Wa imma dia ajram, dia jirim-jirim, atau wa imma dia a'rad, dia kena kepada jauhar, orang panggil arat. 2 benda ni. Sebutlah apa pun.
meja ke, rumah ke, kereta ke, kerusi ke, kayu ke, batu ke, kita panggil apa? Jirim. Bila kata jirim, dia ada sifat dia, maka sifat dia kita panggil arad. Dua tu ya, kan? Tak lepas daripada dua ni. Bila sebut baharu, maka baharu ini tak lepas daripada dua perkara. Ada kalanya jirim ataupun ada kalanya dia arad. Arad tu sifat bagi jirim, nama dia. Dua tu ya. Kalau begitu, yang kata bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru pada sedia kala, dengan makna apa? Dengan makna zat Tuhan kita bukan jirim. Tu makna bersalahan. Sebab baharu tu kena kepada jirim. Bila kata bersalahan Allah Ta'ala pada zatnya, bersalahan dengan segala yang baru, dengan mana zat Tuhan kita bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Itu maknanya. Nah, baik. Bila kata zat Tuhan kita itu bersalahan sifatnya dengan segala sifat yang baru, bila sifat baru dia panggil arad, maka sifat Tuhan bukannya arad yang baru. Sebab tu kita tidak boleh kata Tuhan kita tu putih, sebab putih itu arad, sifat baru. Berarti kita tak boleh kata Tuhan kita itu hijau, biru, kuning, merah dan sebagainya, oring. Tak boleh. Sebab semua itu warna. Itu baharu. Tak boleh kata begitu. Kan? Tuhan kita bukan ada color, tak ada color. Yang ada color ni baharu, sifat baharu, zat baharu. Tengok meja ni ada color merah, awak tabur color kuning, awak tabur color orange, kan? Boleh color orange ke? Cat lain misalnya, kan? Contoh kan, tak bumbu color merah ke? Tak bumbu color hijau ke? Boleh color apa? Kan? Baik situ kau bagi kan, nak cerita kata sifat-sifat baru itu macam tu, maka Tuhan kita bukannya sifat-sifatnya itu bukan arad, dengan mana dia bukan arad. Baik, ini maksud. Bila kita tengok di situ bersalahan tu betul dah sedia kala. Ya, kena sedia kala selalu. Walaupun baru ni tak ada lagi, walaupun baru ni sudah ada dan dengan diadakan oleh Allah, maka Tuhan kita tetap bersalahan. Maka tetap bersalahan sebelum daripada ada makhluk, itu namanya bersalahan pada sedia kala. Bila sudah ada makhluk, maka Tuhan kita tetap bersalahan. Itu nama bersalahan pada sentiasa. Lepas tu, bila binasa semua makhluk ini, Tuhan kita tetap bersalahan juga. Itu namanya bersalahan selama-lamanya. Faham tak? Itu bagi faham tiga bahasa tu dulu. Bersalahan pada sedia kala, bersalahan pada sentiasa. Lepas tu kita tambah lagi bersalahan pada selama-lamanya. Ini tiga makna. Baik, kalau kita nak buat misal atau kita nak buat contoh bagi mudah faham lah, tapi tak tepat pun, tapi boleh faham kan? Kalau ikut ketepatan memang tak tepat kan? Tetapi kita boleh faham. Kalau orang tanya kita, lembu dengan kambing tu tak serupa, yang ni bersalahan tu bila? Tolong jawab Ustaz. Rupa lembu, rupa anak lembu dengan rupa anak kambing tak serupa. Rupa lembu dengan rupa kambing tu tak serupa tu bila? Tak semacam tu. Yang kata bersalahan, yang ini tidak menyerupai.
Tak serupa tu bila? Tak serupa tu tuan-tuan, Nur dalam perut lagi. Bukan tak serupa tu ketika dia keluar daripada perut mak dia. Waktu ketika ibu lembu melahirkan anak lembu, dan ketika tu juga ibu kambing melahirkan anak kambing. Jadi waktu ketika lahir tu, ketika tu tak serupa lembu dengan kambing, ketika tu bukan. Jadi tak serupa Nur dalam perut lagi. Belum daripada keluar anak lembu daripada perut ibunya, belum daripada keluar anak kambing daripada perut ibunya, dah dalam perut tu dah tak serupa, dah rupa lembu dengan rupa kambing. Jadi kesalahan rupa lembu dengan kambing tu, itu kita panggil kesalahan ketika dalam perut. Ini ibarat kita panggil kesalahan Allah Ta'ala dengan baharu sedia kala. Ini misal saja, tapi tepat tak tepat. Sebab apa? Sebab lembu dengan kambing sama. Sama pada pihak apa? Jirim. Lembu pun jirim, kambing pun jirim. Cuma tak serupa pada rupa, tapi pada jirim semacam tak. Semacam dia pun jirim, ni pun jirim. Adapun Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuhan bukan jirim, kita makhluk jirim. Ini lain terus. Faham tak? Contoh. Sebab tu kalau kita nak buat misal, buat contoh, bagi kemuafakat dengan memasal, dengan benda yang dimisalkan supaya orang mudah nampak. Jangan kita ajar orang, oh Tuhan kita ini tak sama dengan makhluk, seperti mana tak samanya gelai dengan piring, cawan dengan piring. Boleh tak kita buat misal macam tu? Tuhan kita tidak menyamai dengan kita makhluk ini, seperti mana tidak menyamainya cawan dengan piring. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal cawan jirim, piring pun jirim. Yang mana kata tak bersamaan? Sama tu. Jirim, cawan jirim, piring pun jirim juga. Jadi sama. Tak mana kata bersalahan. Tak ada bersalahan. Cuma yang bersalahan pada bentuk dan rupa. Rupa cawan lagu lain, rupa piring lagu lain. Itu saja. Tapi hakikatnya sama. Sebab apa? Kedua-duanya jirim. Cawan pun jirim, piring pun jirim. Tak ada bersalahan. Adapun bersalahan Allah, bukan macam tu. Tak sama langsung. Kita jirim, Tuhan bukan jirim. Sama? Tak sama. Nah, situ. Jangan kita kata bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru itu seperti bersalahan kita manusia dengan jin. Pula dah. Mana boleh bersalahan? Jin kan dia jenis lain, kita jenis. Itu jenis, tapi dia jenis pun, walaupun jenis dia jirim juga. Kita pun jirim juga. Sama dengan malaikat. Malaikat pun jirim, kita jirim. Cuma jenis jirim dia jenis lain. Dia jenis nur, kita bukan nur. Tapi jenis dia sama, jirim. Kan? Faham tak? Ini bagi faham betul-betul. Kalau kita faham ni betul, insya-Allah Subhanahu wa taala, kita tak mudah kena gelentong. Kalau tidak mudah, ya buat Wahabi nak gelentong kita. Dan situ gelentong Tuhan di atas langit, Tuhan sila lendi atas arash, Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, ada anak jari dan seumpamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu nanti kita akan bincang lagi, kerana di dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ini kena faham pula apa muhkamat, apa mutasyabihat. Kita faham dahulu. Baik. Jadi tuan-tuan tengok dia sebut, dia kata
Dia kata wajib bersalahan dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala sifatnya, bersalahan bagi segala yang baru. Jadi bersalahan tu pada sedia kala, yakni pada ketika belum ada apa-apa lagi daripada makhluk, maka Tuhan kita bersalahan dah semacam dah dengan makhluk ni, walaupun makhluk tak ada lagi. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi, bila kata makhluk, bila kata baru, maka tak lepas daripada dua, wa imma dia jirim atau dia arad. Maka Tuhan kita bukan jirim, bukan arad, tak sama langsung. Nah, baik. Dan begitu juga bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada sentiasa. Apa makna sentiasa? Yani lalani. Ini makna sentiasa. Artinya apabila sudah ada makhluk, maka Tuhan kita tetap juga bersalahan daripada makhluk. Dengan makna Tuhan kita bukan jirim, bukan arad. Nah, begitu juga kita tambah satu lagi, iaitu bersalahan pada selama-lamanya. Apa makna selama-lamanya? Yani apabila binasa sekalian makhluk, binasa semua makhluk, yang tinggal hanya Tuhan sahaja, maka Tuhan kita bersalahan juga daripada segala makhluk. Dengan mana tak sama walau sikit pun. Situ. Baik. Lalu dia nak hurai sikit. Apa makna bersalahan itu? Dia kata maknanya tiada suatu benda yang menyamai dengan zat Allah Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa. Nah, dan tiada ada suatu benda yang menyamai dengan segala sifatnya Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa. Tak ada satu benda pun daripada makhluk ini yang sama dengan zat Tuhan. Tak ada. Begitu juga tidak ada satu benda pun daripada makhluk ini sifatnya yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Nah, ada lagu mana? Nah, zat Tuhan bukan jirim, maka zat makhluk dia jirim. Sama tak? Tak sama. Begitu juga sifat Tuhan bukannya arad, tapi sifat makhluk semuanya panggil arad. Maka sama tak? Tak sama. Baik. Kalau orang tanya kepada kita pula, apa beza antara zat dengan jirim? Ini kena faham juga ni. Apa beza zat dengan jirim? Lepas tu pula apa beza sifat dengan arad? Ini kena faham juga ni. Penting. Jadi zat itu tuan-tuan kita terjemah dengan makna diri sendiri. Kita panggil zat. Kalau kita nak terjemah zat itu maknanya diri sendiri, diri dia sendiri. Itu makna zat. Kalau zat Allah kita terjemah diri Allah sendiri itu. Itu panggil zat. Pada diri Allah sendiri itu lagu mana? Itu tak boleh tanya. Bila kita tanya lagu, itu tanya baharu. Tuhan kita bukan baharu. Macam mana? Jangan tanya kaifa. Kerana tanya kaifa bagaimana, macam mana, itu tanya baharu. Maka Tuhan kita bukan baharu. Itu takat tu saja yang kita boleh terang. Zat tu diri Allah. Tak boleh kita nak cerita panjang dah, akal tak sampai. Lepas itu apa beza zat dengan jirim? Jirim itu pun kita panggil kena pada diri benda.
Contohnya macam dengan ni gelas. Ni yang panggil zat gelas. Dia panggil kena kepada jirim gelas. Baik. Kan? Lepas tu bezanya antara zat dengan jirim. Bezanya kerana zat itu tidak ada baginya, dia panggil lawazim bagi jirim. Bila kata jirim, ada baginya lawazim, iaitu perkara-perkara yang lazim bagi jirim, mesti bagi jirim. Apa dia? Yang pertama, tuan-tuan, lazim bagi jirim. Bila kata jirim, tentu dia ini baharu. Dia ni baru. Ni mesti. Bila kata jirim, mesti dia baharu. Sebab itu kita tak boleh kata zat Tuhan jirim. Kalau kita kata zat Tuhan jirim, maka zat Tuhan tu baharu. Bila kata zat Tuhan baharu, sama dengan baharu. Bila sama dengan baharu, tak mana mukhalafah, tak mana persalahan dengan baharu. Tidak ada mukhalafah. Lalu tak boleh kita kata zat Tuhan baharu, tak boleh kata zat Tuhan jirim. Kerana kalau kata zat Tuhan jirim, tentu zat Tuhan tu baharu, maka menyamai dengan baharu. Tidak ada mukhalafah. Bila tidak ada mukhalafah, itu membawa kepada mendustakan Quran. Dalam Quran Tuhan sebut laisa kamitslihi syai'. Al-Quran itu benar. Tengok. Baik. Yang kedua, apabila kata jirim, maka jirim ini mesti dia berkehendak kepada tempat. Ini dia mesti berkehendak kepada tempat. Maknanya tempat dia nak duduk. Tengok gelas ni kan, dia nak tempat dia di sini, dia nak duduk. Kalau kita kata zat Tuhan itu jirim, maka zat Tuhan juga berkehendak kepada tempat. Kan, tempat. Kalau gitu, tak mana tempat Tuhan? Ni timbul soalan. Nah, baik. Kan? Itu dia panggil berkehendak kepada zat, berkehendak kepada tempat. Dan yang ketiga, bila kata jirim, maka jirim itu dia menerima arad. Artinya dia menerima sifat yang baharu. Tengok seperti kita kata gelas ini, apa aradnya? Aradnya jernih. Ini sifat dia jernih. Dan sifatnya juga kita kata agak keras. Keras, tebal, kan? Ini sifat dia. Maknanya kalau kita kata Tuhan kita itu jirim, maka Tuhan kita menerima warna putih, hitam, biru sebagainya, kan? Warna merah ataupun warna-warna yang lain. Baik. Dan juga Tuhan kita itu menerima tebai nipih, panjang pendek dan sebagainya. Itu menerima arad. Maka bolehkah kata gitu? Tebai nipih, panjang pendek, ini sifat baru, bukan sifat bagi sedia kala. Ini beza tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, antara zat dengan jirim. Zat dengan jirim. Maka sebab itulah tidak boleh kita katakan zat Tuhan kita itu jirim. Kalau kita kata zat Tuhan kita itu jirim, maka tentu zat Tuhan kita baru, tentu zat Tuhan kita itu bertempat, tentu zat Tuhan kita itu menerima sifat-sifat yang baru. Maka kita boleh kata, oh Tuhan kita itu warnanya putih, Tuhan itu warnanya hitam, macam tu. Tak boleh, kan? Baik. Lepas tu yang kedua, apa pula beza antara sifat dengan arad?
Bezanya sifat itu umum, arad itu khas, khusus. Baik. Lagu mana yang dikatakan arad itu khusus? Kerana arad itu tuan-tuan dia kena kepada perkara-perkara yang wujudi sahaja. Adapun sifat itu umum. Perkara yang wujudi pun orang panggil sifat, perkara yang amrun i'tibari pun orang panggil sifat juga. Dia umum. Kan? Itu situ. Adapun arad dia khusus kepada perkara yang wujudi sahaja, yang di perkara yang bangsa ada diri dia sahaja. Maka kita nak faham perkara yang bangsa ada itu, iaitu perkara yang boleh didapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Dengan makna tiap-tiap perkara yang boleh didapat dengan panca indera yang 5 ataupun salah satunya, mana perkara itu namanya wujudi, perkara yang bangsa ada. Apa dia panca indera yang 5? Yang pertama dia panggil hasatul basar, iaitu panca indera pelihat. Maknanya kalau benda itu boleh lihat, kita boleh nampak dengan mata kita, maka benda itu namanya wujudi. Benda itu dia panggil arad. Seperti kita nampak warna merah ni. Ini bukan merah ni, ni orange. Warna orange tu. Dan ni warna putih. Jadi kita nampak warna putih, maka warna putih tu panggil arad. Nah. Dan yang kedua, kita dapat dengan panca indera pendengar. Dia panggil hasatus sam'i, dia panggil dengan panca indera pendengar. Seperti tuan-tuan mendapat dengar suara saya juga mendapat dengar suara tuan-tuan, maka suara itu namanya apa? Arad. Nah, arad. Itu panggil arad. Dan yang ketiga, iaitu benda yang kita dapat dengan panca indera sentuh. Dia panggil hasatul lamsi, dengan panca indera penyentuh. Jadi bila kita sentuh, kita rasa benda tu kasar ke, lincin ke. Jadi lincin, kasar, itu namanya apa? Arad. Panas, sejuk. Macam yang kita rasa, budak ni badan panas ni, maka panas itu dia nama arad. Budak ni sejuk ni, orang panggil, maka sejuk tu namanya arad. Sebab kita dapat dengan panca indera penyentuh, rasa sentuh, panas ni. Nah. Dan yang ketiga, yang keempat, iaitu kita dapat dengan panca indera rasa, perasa. Nah, dia panggil hasatul zawq atau rasa, iaitu kita rasa perkara itu manis, rasa masin, rasa pedas, rasa tawar. Jadi tawar, pedas, masin, manis dan seumpamanya itu dia panggil apa? Arad. Nah, baik. Dan yang kelima, kita dapat dengan panca indera pencium, hasatus syummi, masymumat. Kita dapat cium benda yang dapat dicium, rasa bau wangi, bau harum, bau busuk, bau hamih, bau hapa dan sebagainya. Jadi bau tu dia panggil benda itu arad. Bau harum itu namanya arad. Bau wangi itu namanya arad. Bau busuk, bau apa itu namanya arad. Itu namanya syummi, kita dapat dengan panca indera pencium. Jadi mana-mana satu daripada 5 yang kita sebut tadi, kalau kita dapat, maka perkara itu namanya arad, benda yang dapat dengan panca indera. Baik. Adapun bergerak ni tuan-tuan tengok tangan saya bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi gerak diam ini dia panggil apa?
Aran ke sifat. Kena diam. Ni gerak ni. Dia panggil aran ke bukan aran? Bukan tangan. Tangan ni jirim. Gerak tangan tu. Sifat ke aran ke? Tak faham lagi tu. Tak faham lagi tu. Kalau faham boleh jawab dah. Gerak tu kita boleh dapat dah dengan mata. Kalau boleh dapat, cuba tunjuk Ustaz mana gerak, mana diam. Ni tangan. Kita nak tunjuk gerak tu, diam tu, gerak tu mana. Maka gerak diam ni tuan-tuan dia masuk dalam perkara yang amrun i'tibari. Perkara bahasa reti. Aku reti. Nah, abang tak boleh. Nak tunjuk tak boleh. Mana diam tak boleh tunjuk. Mana gerak tak boleh tunjuk. Tapi reti. Maka reti ni amrun i'tibari. Maka amrun i'tibari dia tak panggil arat. Dia panggil sifat. Sifat. Dia panggil sifat saja. Ini beza antara sifat dengan arat. Nah, tak sama. Ini penting kita kena faham benda ni. Kita reti benda ni, kita retilah. Nah, macam orang dia sebut Allah Ta'ala turun dari langit. Turun kan. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kita turun tiap-tiap malam ke langit dunia pada ketika 1/3 malam yang akhir. Turun. Jadi turun tu tuan-tuan aran ke sifat? Aran ke sifat? Sifat. Sebab turun ni apa makna turun? Turun ni maknanya berpindah. Berpindah dari atas ke bawah. Tu makna turun. Naik dia panggil berpindah daripada bawah ke atas. Dia orang panggil naik. Jadi naik turun ni kita reti ya. Kita faham saja. Bukan boleh tunjuk. Cuba tunjuk saat mana naik. Cuba abang saat mana turun. Tak boleh tunjuk. Tapi kita reti. Reti ke mana? Reti kata turun tu dari atas ke bawah. Daripada bawah naik ke atas itu orang panggil naik. Jadi berpindah satu tempat ke satu tempat. Ini dipanggil amrun i'tibari. Maka amrun i'tibari dipanggil sifat, tak panggil arat. Faham tak? Ini penting. Baik, nanti insya-Allah subhanahu wa ta'ala kita bincang lagi beza antara sifat dengan arat. Maka ada bagi arat itu ada lawazim dia. Ada lawazim bagi arat apa? Ada 3. Yang pertama, bila kata arat, maka arat itu tentu baharu. Sebab itu kita tidak boleh kata sifat Tuhan itu arat. Sebab kalau kita kata sifat Tuhan itu arat, maka sifat Tuhan itu baharu. Tak boleh. Nah, yang kedua, bila kata arat itu mesti menumpang di jirim. Arat mesti tumpang di jirim. Macam yang kita kata merah ini tumpang di kayu. Jadi merah ni arat, kayu tu jirim. Maka bila kata, kalau kita kata Tuhan kita itu sifatnya arat, masa tentunya sifat Tuhan tumpang di jirim. Jadi menyamai dengan baharu. Tak boleh kata begitu. Faham tak? Baik. Dan yang ketiga, bila kata arat, maka arat itu dia berubah. Dia tak kekal 2 masa. Saat begitu, cuba tuan-tuan tengok. Merah ni di masa yang pertama, lepas tu dia pergi kepada masa yang kedua. Bukan merah ni dah merah lain dah. Dia sudah berubah. Dia sudah orang panggil berpudar sikit. Tengok macam harita kita baru belikan merlak. Lepas tu tengok 2-3 hari seminggu kena jemur panas hujan. Dia jadi kelabu dah sikit. Dia berubah.
Kalaulah kita kata zat Tuhan, kalaulah kita kata sifat Tuhan kita tu arat, maka tentu sifat Tuhan kita juga berubah. Maka tak boleh kita katakan sifat Tuhan kita itu arat. Inilah maknanya kesalahan Allah pada zat, kesalahan Allah pada sifat. Ini penting untuk kita nak memahami. Kemudian dia kata, maka ia bukan jirim. Itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binuri wajhika alladhi mal'a arkana arshik an tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifati kama yanbaghi an tu'rafa bih. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillah.